Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda tanya saya, dalam banyak-banyak RTX 4000 series, chipset mana yang paling berbaloi beli? Personally, saya rasa RTX 4070, dan dalam banyak-banyak RTX 4070, brand dan model mana yang patut anda beli, yang patut kita beli? Actually, saya ada satu RTX 4070 untuk kita cek dalam video kali ini, iaitu Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 OC Edition. Adakah grafik kad ni berbaloi untuk kita beli? Jom sama-sama kita cek. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Okey kawan-kawan, inilah dia packaging untuk Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 OC Edition. Ini adalah grafik kad yang mempunyai 12GB GDDR6X. Okey, kita tengok apa yang ada di dalam dia. Tarik keluar. Dalam dia ada satu kotak hitam dengan branding TUF Gaming. Di tepi dia ada sedikit hiasan, tak nampak kosong sangat, ada TUF dekat sini. Dan inilah dia produk yang kita nak review. RTX 4070 TUF Gaming dari Asus ni quite bulky, besar. Dia datang dengan 3 fan. And sebenarnya Asus bagi kepada kita satu graphic card holder dekat sini. Nanti kita guna dia. Dan di dalam ni ada dia punya buku manual, ada benda-benda lain jugalah. Kita tolak tepi kejap, jom kita tengok graphic card ni dengan lebih detail. Sebelum saya close up graphic card ni dengan lebih detail, ada satu benda yang saya nak tunjuk kepada anda tentang dia punya GPU holder, which is dekat bahagian atas dia ni kita boleh tarik lah, dan kita boleh screw dekat mana yang kita nak tinggikan. Tapi yang lagi menarik sebenarnya, bahagian atas ni kalau kita tarik secara total, dia adalah screwdriver. Satu idea yang agak genius dari Asus. Tahniah. Alright, kita fokus kepada dia punya graphic card. Secara overall, inilah dia Asus TUF Gaming Nvidia GeForce RTX 4070 OC. Dia punya produk bagi saya betul-betul nampak gah, nampak military, nampak garang. Dia punya ini adalah grafik kad yang ada 3 kipas, dan kalau kita tengok dia punya kipas ni, dia berpusing pada arah yang bertentangan. Hujung kiri dan juga hujung kanan dia punya arah tu sama, direction dia akan pusing ikut clockwise. Manakala untuk dia punya bahagian tengah ni, bilah dia walaupun dia berpusing secara clockwise, tapi anda boleh nampak bilah dia adalah anti clockwise. Benda ni bukanlah Asus tersalah buat, no, but lepas mereka buat satu R&D bagaimana nak hasilkan satu graphic card yang airflow dia bagus, dapat maintain pada kadar yang optimum sepanjang masa, maka inilah yang terhasil. Belah hujung kiri kanan dia punya bilah menghala ke luar, ke kanan, manakala untuk tengah dia punya bilah menghala keluar. Lepas tu body dia ni diperbuat dari aluminium. Dari segi kita sembang dari segi estetik dululah. So dekat frame di bahagian luar ni, dekat fan dia ada branding TUF Gaming, and dekat sini ada mission dengan latitude dia. Ini adalah message tersembunyi dari Asus. Kemudian kalau kita tengok dari bahagian tepi, ada Asus TUF Gaming dekat sini, Nvidia GeForce RTX series. Lepas tu ada emblem untuk TUF. Lepas tu di bahagian belakang dia punya backplate, anda boleh nampak lah dekat bahagian ni ada corak-corak hexagon macam tu. GeForce RTX dekat sini di bahagian belakang, ini dia punya backplate ni terbuka untuk udara keluar dengan bagus. Alright, kita sembang tentang dia punya sistem penyejukan dahulu. Kita sembang tentang dia punya material. Alright, untuk dia punya frame kipas ni dia pakai aluminium, sama juga dengan dia punya backplate. Benda ni bertujuan untuk pastikan heat dissipation, pemindahan haba tu berlaku dengan sangat bagus lah. Actually untuk 2023, kalau anda survey kebanyakan grafik card RTX 4000 series yang ada dalam pasaran kita, banyak brand yang dia fokus kepada estetik sampai abaikan benda yang paling penting, iaitu heat dissipation. So mereka guna plastik untuk mereka punya produk, tapi design dia lawa. Itu yang mereka fokus. Tapi untuk Asus TUF Gaming, mereka jaga dua-dua. Dari segi design pun anda boleh nampak sangat-sangat particular. Anda boleh nampak dia macam lekukan dekat bahagian sini. Lepas tu dari segi tulisan pun ada TUF Gaming. Anda nampak dekat bahagian ni kan, dia punya ketinggian ni berbeza. Dekat sini dengan bahagian sini berbeza. So nampak betul-betul gah lah, betul-betul cantik lah.
But dalam masa sama mereka tak abaikan dari segi sistem penyejukan. Itu yang saya nak puji Asus. Heatsink yang dia pakai pun jenis 3.5 dia punya. Lepas tu kapasitor dia pakai yang tahan lasak punya, yang military grade 20K dah. And dari segi kita tengok pula dia punya power, so dia pakai 8 pin biasa. Anda tak perlu nak beli power supply PCIe 5 ATX 5.0 ready. Dan dari segi input output connection, dia bagi kepada kita satu DP, satu HDMI, 2 DP lagi lah dekat sini. Jadi saya akan pasang grafik card ni ke PC. Kita akan buat stress test. Kita akan check gaming performance dia macam mana, thermal performance dia macam mana. Untuk pengetahuan anda, Asus ada buat software khas untuk main dengan grafik card mereka, which is mereka bagi nama GPU Tweak 3. Ini adalah interface software dia. First kali kita boleh pilih mode GPU tu macam default, lepas tu ada OC, silent, and kalau anda nak buat profile anda sendiri pun tak ada masalah. Senang kata, ini adalah software untuk adjust performance grafik card tu, or tak salah kalau saya kata ini adalah software untuk overclock grafik card. Anda kena study dululah apa tu power target, GPU voltage, GPU boost clock dan memori. Bila dah faham betul-betul baru anda main secara manual. Walaupun software ni officially dari Asus, anda kena tahu kalau anda tersalah setting, grafik anda rosak, dia boleh void warranty. So kalau tak nak pening kepala, anda nakkan performance, anda pilih je OC mode, settle. Okay, untuk test grafik card kali ni saya guna prosesor AMD Ryzen 7 7700X. Motherboard saya pilih Biostar B650E MP Pro, RAM XPG Lancer DDR5 64GB, storage saya pakai XPG Gummix S70 PCIe 4 NVMe SSD. Lepas tu untuk liquid cooler, untuk CPU cooler saya pakai Tecware Eclipse 240 LCD AIO liquid cooler terbaru dari Tecware. Lepas tu power supply FSP Hydro G Pro 750W dan Tecware VSM V2. Setup ni memang lawa. Link beli produk-produk ada dalam ruangan description box below. So ini graph gaming yang saya dapat. Saya test dengan 4K resolution dengan setting yang paling tinggi. Kalau ada ultra saya pilih ultra, kalau ada very high saya pilih very high, kalau ada best setting saya pilih best setting. Overall Asus TUF GeForce RTX 4070 OC boleh run dengan sangat baik. Memang shock gila main game 4K, grafik cantik, lawa, ray tracing on, smooth, gaming experience tu sangat-sangat nice. Cuma saya nak clarify sikit tentang Cyberpunk ataupun ray tracing untuk game AAA. In case anda tak puas lagi tengok graf ni, anda boleh tekan pause dan bila dah puas hati anda play balik lah. Alright, untuk Cyberpunk actually nak main 4K ultra setting, ray tracing on, kosong tanpa DLSS 3.0, saya boleh kata tak leh lah. Seperti yang anda dapat tonton, FPS tak boleh cecah 30. Kalau boleh 30 tu dah good enough, tapi sekarang nak cecah 30 memang tak boleh. Dan saya turn on DLSS 3.0, setting default FPS naik sampai 75, which is ini memang best lah. Main smooth, lepas tu anda dapat 60 FPS, anda boleh consider tip top dah untuk Cyberpunk ray tracing RTX on ni. So saya tukar lagi setting dia buat DLSS 3.0. Kali ni saya pilih ultra performance. Now FPS dah boleh cecah 100. But anda kena tahu satu benda, bila kita buat DLSS 3.0 very performance punya setting ni, dia akan korbankan quality grafik tu banyak juga, sampai saya rasa at one point dia macam lebih kurang sama je dengan ultra setting RTX off. That's why kalau anda nak main dengan RTX on ni, saya suggest anda guna default setting DLSS 3.0 sahaja. Okey, dari segi thermal performance saya boleh garanti kepada anda Asus TUF GeForce RTX 4070 OC ni terbaik punya. Cooling system dia betul-betul efektif. Saya main dengan GPU usage almost 100% ni selama 6 jam, suhu dia dapat maintain bawah dari 60 darjah and noise tak kedengaran sangat. Dia punya speed fan tu tak go for 100%. Tapi kan saya guna GPU Tweak 3, saya set dia punya speed fan 100% bunyi
bunyi bising memang kita tak boleh bawa bincang, bising gila. But dia mampu rendahkan suhu dari 50 ke 60 darjah. Anda boleh tengok Cyberpunk kita boleh main below than 40 darjah. 38 darjah dia boleh dapat, overall boleh dapat dalam average kita boleh dapat dalam 45 darjah lah. But still, apa yang saya nak sampaikan kepada anda, yang cooling system dia betul-betul efektif. Sebagai kesimpulan, saya boleh kata yang Asus berjaya bawa satu graphic card chipset RTX 4070 yang sangat-sangat berbaloi untuk kita beli. Bukan design sahaja garang, nampak gah, nampak military, tapi performance dia baik dari segi cooling, baik dari segi gaming, semua nice. And anda kena tahu satu benda, walaupun graphic card tu chipset dia sama RTX 4070, performance untuk brand A dengan brand B adalah berbeza. Even kan, untuk brand A dia punya model 1 dengan model 2 pun sangat-sangat berbeza. Asus TUF dengan Asus ROG ataupun yang biasa punya, tiga-tiga ni mempunyai performance yang berbeza. So untuk Asus TUF GeForce RTX 4070 OC ni, saya boleh kata dia adalah satu graphic card yang sangat berbaloi untuk anda beli kalau anda nak main game dengan 4K resolution ataupun 2K. Untuk gamers Full HD memang overkill lah. Tak perlu pun anda nak pakai graphic card yang mahal dan juga padu macam ni. Pakai RTX 3060 ataupun 4060, itu pun dah memadai lah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh, jumpa lagi.